Jadi ayat ini menyebutkan lirijal, iaitu untuk lelaki ada bahagian mereka, walin nisa'i, dan untuk perempuan pun ada bahagian mereka. Maksudnya ada isu tak? Lelaki tak dapat, perempuan tak dapat, dua-dua dapat tuan. Dua-dua ada bahagian mereka. Lelaki ada bahagian, perempuan ada bahagian mereka. Daripada apa? Daripada harta, mimma tarakal walidani wal aqrabun, daripada sesuatu yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan juga kerabatnya. Cumanya tuan-tuan, yang menjadi pertikaian, yang menjadi persoalan, apa dia? Mimma qalla minhu aw kathur, sama ada sikit ataupun banyak, iaitu daripada segi jumlah. Lelaki, waris lelaki ada bahagian mereka, waris perempuan ada bahagian mereka. Yang menjadi persoalan kadang-kadang adalah daripada segi apa dia? Jumlah. Jumlah apa? Jumlah bahagian yang mereka terima. Sebab tu ada jemaah tanya dengan saya, Ustaz, kalaulah si mati meninggalkan 900,000, seronok juga Ustaz, banyak. Tapi kalau orang taman bawah pasal 5 ni, 900,000 ni paling sikit ni tuan-tuan. Dia paling tidak pun 9 juta tu. Jadi dia ada jemaah tanya dengan saya, Ustaz, cuba kalau kita bayangkan yang 900,000 tu dekat depan dia ada negatif. Dekat depan 900,000 tu ada negatif. Maksudnya apa tuan-tuan? Hutang. Bila maksudnya hutang ni tuan-tuan, maksudnya ahli waris dia kena uruskan dulu. Sebab tu SOP dia yang saya pernah sebut dengan tuan-tuan, pembahagian pusaka pada ahli waris tu last sekali. Sebab tu kena diselesaikan dulu hutang apa semua. Ada jemaah tanya juga, apa itu Ustaz? Kalau pengurusan jenazah selesai, hutang dengan Allah, tanggungjawab syar'i selesai, sampai hutang dengan manusia bayar habis, tak ada dah harta yang ditinggalkan oleh mati. Nombor 4 tak buat, nombor 5 tak buat. Nombor 4 apa dia? Wasiat. Nombor 5 apa dia? Pembahagian pada ahli waris. Dah tak boleh nak bagi, habis-habis. Maksudnya kalau lah harta si mati tadi, apa dia? Harta si mati tadi dah buat 3 tadi habis lah. Dan tak ada apa yang tinggal. Tinggal adalah RM19.20. Contoh, adalah tinggal RM19.20. Maka yang RM19.20 ni apa dia tuan-tuan? Kalau ada wasiat, selesaikan wasiat. Contohlah dia buat wasiat 1/3. 1/3 lah daripada RM19.20. Lah kali ahli waris dia kata, tak apalah, kita bagi je lah semua wasiat. Sebab dia nampak RM19.20. Tapi kalau 1.9 juta, tuan-tuan nampak kan? Mesejnya apa dia? Kita melihat pada nilai. Kalau dah tinggal baki tadi untuk pembahagian pada ahli waris tinggal RM19.20, nak buat wasiat apa semua, kita pun kata tak apalah, semualah wasiat. Tapi bila dia bertukar jadi 1.9 juta, anak berwasiat separuh wasiat, ialah 2 juta kan. Kalau 2 juta 1/3 pun katalah 605, tak apa, dia wasiat yang bagi, jadi kita bagi sama dia kan. Umpamanya gitulah. Sebab kita melihat pada nilai, kita tak melihat pada pelaksanaan hukum. Nilai ni tuan-tuan contoh. Yalah, kalau buku yang tuan-tuan ada, nota yang tuan-tuan ada tunjukkan tu, kalau pun kertas kita ni tuan-tuan, kita koyak-koyak biasa je, tak ada apa pun, koyak je lah. Tapi cuba tuan-tuan, kalau tak anak tadi main koyak-koyak buku tuan-tuan, kenapa koyak-koyak buku ni, kan sayang buku tu. Cuba anak tu main koyak-koyakkan RM50 tuan-tuan. Oh, menjerit tuan-tuan, dan nomor 1 tamat fasa 5 ni. Siapa pun, anjing tu jerit, kenapa anak dia koyakkan RM50? Sebab benda yang dikoyakkan sama duit tu, tapi kertas juga. Tapi kertas tadi ada nilai. Dalam pelaksanaan hukum ni tuan-tuan, kita perlu memahami nilai mengapa dilaksanakan ataupun diturunkan syariat sedemikian. Sebenarnya adalah untuk menjaga kemaslahatan kita manusia, bukan untuk mendatangkan pertikaian, tetapi untuk melaksanakan, menjalankan ataupun menjaga kemaslahatan kita manusia. Hadis Rasulullah SAW, serahkanlah harta-harta pusaka kepada kaum, serahkanlah harta-harta pusaka kepada pemiliknya, sekiranya ada baki, serahkanlah kepada kaum keluarga terdekat. Tuan-tuan, bila disebutkan sekiranya ada baki, ini yang dipanggil sebagai asabah.
Kalau dalam faraid kita sebut asrabah, jadi tuan-tuan faham asrabah ni apa? Baki. Maksud baki ni macam mana? Dia dah bagi dulu pada yang fardu, yang wajib. Contoh tuan-tuan, saya buat contoh. Gaji tuan-tuan katalah sebulan 5,000. Tuan-tuan ada benda-benda wajib yang tuan-tuan kena settlekan dulu tiap-tiap bulan. Biasalah kita dah ada list kita kan. Katalah list nanti ni tuan-tuan, tuan-tuan dah list kan, daripada 5,000 tuan-tuan dah selesaikan semua list, ada baki lagi 2,000. Maka 2,000 ni baru tuan-tuan fikir, mungkin nak bawa anak berjalan, nak belikan mainan, apa semua kan. Bila ada baki. Jadi dalam pembahagian pusaka, yang fardu ni kena selesaikan dulu. Memang wajib selesaikan dulu. Maka sebab itu disebutkan tadi, pusaka kepada pemiliknya sekiranya ada baki. Kalau ada baki nanti, barulah serahkan kepada ahli keluarga lelaki yang tertekan. Maksudnya kalau dalam istilah ni tuan-tuan, asrabah yang paling utama siapa? Adalah anak lelaki. Anak perempuan ni sebenarnya fardu, tapi dia jadi asrabah sebab ada anak lelaki yang sama taraf dengan dia. Mungkin saya cerita gitu dulu untuk kita faham maksud asrabah tadi. Serahkanlah pada kaum keluarga lelaki yang terdekat. Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Kalau kita mungkin insya-Allah mudah-mudahan kefahaman pada kita ni tuan-tuan berkenaan dengan faraid ini, maka mudah-mudahan kita boleh kongsi manfaatnya kepada orang lain. Jadi biasa saya sebut dengan jemaah ni tuan-tuan, kalau habiskan kuliah faraid kita ni, saya rasa mungkin dekat fasa 5 taman bawah ni semua pasang signboard depan rumah, menyediakan konsultansi pengurusan pusaka Islam. Sebab semua faham kan? Jadi orang-orang daripada taman lain kalau datang ni, sebenarnya boleh datang taman bawah ni, boleh rujuk lah, boleh jadi pakar rujuk lah semua. Jadi sebab apa? Sebab kita nak berkongsi manfaat tu. Paling tidak pun tuan-tuan, bila kita faham ni, balik rumah kita dengan anak-anak, kita dengan ahli keluarga. Bila anak-anak ahli keluarga kita faham ni tuan-tuan, maksudnya kita lega lah. Apa sahaja perkara yang berlaku pada kita nanti, maka anak-anak faham macam mana untuk menguruskan perkara-perkara ataupun berkaitan dengan harta pusaka yang kita tinggalkan nanti. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan? Rumah, nilai rumah, pinjam. Dan kita tinggalkan rumah, jadi rumah lagi ni gimana? Okey. Rumah tu rumah apa? Rumah pinjam bank. Rumah pinjam bank. Siapa yang pinjam? Si mati. Si mati itu siapa? Suami. Jadi memang dia orang kan? Okey. Biasanya kalau dalam pengurusan ataupun pembelian rumah ni yang ada insurans dia apa semua kan, takaful yang MRTA, MRTT semua tu kan. Okey. Maksudnya bila mana selesai, katalah contoh, cover dah rumah tadi. Jadi rumah tadi itu tuan-tuan menjadi harta pusaka siapa? Si mati. Siapa si mati? Suami tadi. Jadi siapa ahli waris suami ni? Bila ahli waris suami ni lah, ahli waris ni. Bila ahli waris ni tadi, maksudnya ibu bapa mereka boleh tak buat tuntutan pada rumah tadi? Boleh. Cuma bila mana kita dah bincang, semua dah faham bahagian mereka, boleh tak ibu bapa ni buat takrus, melepaskan bahagian dia? Tak apa ayah dengan mak lepaskan bahagian rumah ni, kamu duduklah ahli keluarga, yang duduk pun cucu ayah juga, bukan orang lain, contoh. Maka ini kita faham dulu. Bila kita faham, akan datang dia tak timbul persoalan. Bila kita faham kedudukan menjadi, jadi dia memang akan jadi harta pusaka. Kalau ada tuntutan, kena bincang. Kena bincang dengan ahli keluarga tadi. Katalah contoh, dinilaikan rumah tu tadi. Dan sebab dia harta ta'lim. Bila dinilaikan, katalah rumah tu 300,000. Maka tengoklah, katalah contoh yang buat tuntutan ibu dengan bapa. Maksudnya dia nak bahagian mereka lah. Buatlah 300,000 tu, buat pengiraan, kemudian dilihat berapa bahagian mereka. Jadi bincanglah macam mana nak uruskan. Katalah bahagian mak ayah ni tadi, katalah contoh 5,000, seorang 5,000, jadi 10,000. Jadi bincanglah macam mana. Maksudnya diberikan dalam bentuk cash. Okey, ni bahagian mak, bahagian ayah saya bagi dalam bentuk cash. Jadi tak ada tuntutan lagi lah pada rumah tu. Ustaz, macam kawan saya, bapa dia meninggal. Proses untuk mendapatkan kelulusan MRTT itu, which is rumah tu dah boleh difaraidkan semua, dia terpaksa bayar sendiri seorang anak lelaki selama 6 bulan pembayaran rumah tu. Macam biasa. So 6 bulan contohlah 4,000 satu bulan, 6 darab 4 24,000. Dan dia boleh claim 24,000 tu daripada
harta tu, contoh harta tu 1 juta, harta rumah tu, dia boleh claim ke 24,000 tu yang dia dah bayarkan selama 6 bulan? 6 bulan tadi. Okey. Tuan-tuan, yang dibayarkan selama 6 bulan tadi adalah atas sebab hutang sewa Si mati. hutang si mati. Kita kembali pada 5 SOP: pengurusan jenazah, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Jadi maksudnya menggunakan harta si mati, dia boleh claim dia. Dia kena nyatakan bukti lah. Biasanya orang ataupun waris ni dah tengok bukti. Okey, apa bukti? Kamu buat sekian-sekian. Maka datangkan bukti tadi. Memang dia boleh buat tuntutan balik tak? Claim balik tu. Ni yang 24,000 tadi. Contoh nak 24,000. Contoh nak. Ya, satu. Itulah drama berbulan. Nanti mampu waktu datang dibagi lagi dia datang, dua keluar rumah, dia punya bagian. Jadi macam mana sampai kemudian? Okey. Dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertama dalam drama memang dia suka buka isu. Seolah-olah masyarakat kita ni langsung tak tahu langsung bahagian urusan-urusan pengeluaran. Okey. Yang kedua ni tuan-tuan, bila kita faham sebab apa saya sebut ini adalah 5 ahli waris yang utama. Kadang-kadang yang datang buat tuntutan gini-gini apa semua adik-beradik kan. Kadang-kadang mak dia relax, ayah dia relax, yang datang buat tuntutan adik-beradik. Bila kita faham ni tuan-tuan, saya tandakan pada nama anak lelaki dengan nama bapa. Ada salah seorang daripada ni, adik-beradik buat tuntutan macam mana pun 1 sen pun tak dapat. Ya, masalahnya Ustaz, kadang-kadang benda ni berlaku bila tak ada anak lelaki. Okey. Dia cerita ni sebab apa? Sebab anak lelaki dengan bapa ni, mudah bahasa saya selalu guna, dia kuasa veto. Maksud kuasa veto ni, dia menjadi penghalang terbesar. Untuk yang Ada je anak lelaki, ada je. Contohlah, dia tak ada anak lelaki, tapi semati ada bapa. Adik-beradik memang takkan masuk langsung. Walaupun dalam drama kadang-kadang adik ni yang datang, oh cerita gini-gini, sekian-sekian kan. Tuan-tuan, kalau saya tunjuk pengiraan dia, bapa ni 1/6 dia sebab apa ada anak perempuan. 1/6 daripada harta. Anak perempuan kalau seorang 1/2. 1/2 ni maksudnya separuh, setengah lah. Bukan besar sangat, bagi bapa tu. Bukanlah maksud saya kita tengok alhamdulillah dia tak besar. Tak, ini cerita bila mana orang bergaduh cerita sekian-sekian jumlah. Kalau anak perempuan 2 orang tuan-tuan, dia bukan lagi 1/2, dia akan jadi 2/3. Yang dalam drama ni memang dia cerita gitu lah. Cerita ini bergaduh, naik turun sini. Kemudian mak mertua halau pula menantu, dah menantu tarik beg macam mana kan. Menantu pula tarik beg dengan nangis, perlu anak kendong kiri kanan jalan tu kan. Sampai ujung sempang, jumpa pula jodoh baru. Contohlah. Wallahualam. Jadi bila dia faham ni, kemudian dalam drama dia tak ada cerita tentang ni. Tak ada. Jadi masyarakat kita dimomokkan dengan drama yang tidak mendidik tentang pengurusan bersama. Jadi rasa lagi kita jadi pengarah filem baru ni. InsyaAllah Allah yang satu. Ustaz, si mati meninggalkan 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. 1 anak lelaki tu dia tafrush. So maknanya sebelum tafrush dia ada 6 bahagian yang dibahagikan kan. Okey, betul. Lelaki dengan perempuan kan. Seorang lelaki tafrush, balance 4 bahagian tu dibahagi sesama 3 orang ke macam mana Ustaz? Okey. Bila tak terus tu, maksudnya dia tak nak ambil bahagian dia akan terus buat bahagian faraid. Jadi dia tak ada lagi bagi 6, dia akan bahagi 4. Tuan-tuan faham tak kenapa bagi 6? Dia kata nak si mati ada 2 orang lelaki, 2 orang anak perempuan. Jadi anak lelaki ni 2 bahagian. Jadi 2 anak lelaki dia bukan dapat 2, dia akan jadi 4. 4 tambah 2 tu yang jadi 6. Nanti kita akan buatlah pengiraan 2 disebab 1. Jadi bila seorang tak terus tu, dia akan terus buat pengiraan faraid. Jadi dia bukan bahagi 6 lagi. Dan jadi seorang anak lelaki dengan 2 orang anak perempuan, 2 tambah 2 jadi 4. Wallahualam. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini ada manfaat perkara-perkara yang boleh kita ambil dan insyaAllah digunakan